Baik, saudara, Nasional 7 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja di studio BRTM Kuching. Damia, silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kemajuan Tanah telah memohon peruntukan berjumlah RM570.8 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan 31,629 hektar tanah hak dan bumi putra NCR untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Menterinya Tan Sri James Jemut Masing berkata projek pembangunan itu dilaksanakan oleh Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak SAKRA, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak dan Jabatan Pertanian di bawah Program Transformasi Kerajaan GTP bagi tempoh rancangan Malaysia ke-11. Bagaimanapun jelas beliau, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan sejumlah RM50 juta sahaja untuk pembangunan tanah NCR di bawah GTP. Ujar beliau, jumlah tersebut tidak mencukupi memandangkan ia hanya memadai bagi aktiviti permulaan terutamanya pada peringkat pra-pelaksanaan. Sehubungan itu, Kementerian Kemajuan Tanah membuat rayuan khas kepada Kerajaan Persekutuan agar mempertimbangkan semula kertas kerja asal, seterusnya mempertingkatkan jumlah peruntukan dengan sewajarnya bagi menjayakan sepenuhnya usaha transformasi luar bandar. Operasi mencari dan menyelamat jururawat Nurul Waziana Muhammad Yusof 23 yang dilaporkan hilang di pantai Pasir Panjang Kuching telah memasuki hari keempat semalam. Operasi hari keempat tertumpu di kawasan pakaian milik Nurul ditemui iaitu 50 meter daripada tempatnya dilaporkan terjatuh. Menurut Timbalan Komander Operasi Bomba Muhammad Mirza Zalmira Miraj, operasi pencarian yang melibatkan pihak Jabatan Pertahanan Awam JPAM, Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM dan pihak polis diperluas ke kawasan sekitar. Petang Salak sehingga ke Semeriang di-cover oleh pasukan bomba dan pengamat. Dan di kawasan pesisir pantai, kita telah menempatkan anggota JPAM untuk memantau di kawasan berbatu dan pasir, di mana kita lebih fokus kepada kawasan yang kita menjumpai pakaian mangsa pada semalam dan pada hari ini. Sementara itu, Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg turut melawat pantai Pasir Panjang untuk berjumpa dengan bapa mangsa Muhammad Yusuf Osman selain mendapatkan perkembangan operasi yang disampaikan oleh Pegawai Bomba dan Penyelamat Ketua Zon Kuching, Tiong Ling He, selaku Komander Operasi SAR itu. Beliau berterima kasih kepada pihak terbabit dalam usaha mencari mangsa selain memberitahu bahawa kerajaan juga akan membantu keluarga mangsa. Keluarganya datang daripada Johor dan kita lihat bagaimana kita dapat bantu. Umpamanya mungkin dari sudut penginapan, tempat tinggal di tempat ini, kita akan berhubung dengan pihak pengusaha tempat ini untuk memberikan kemudahan kepada keluarga mangsa. Mangsa Nurul Waziana yang berasal dari Tangkak Johor bertugas sebagai jururawat di Hospital Umum Sarawak dilaporkan terjatuh ke dalam laut pada pukul 6.40 petang Sabtu lepas. Pembinaan sebuah kompleks kerajaan negeri di atas tanah seluas 13.3 hektar bertempat di Jalan Pintas Jalan Tangga Serian termasuk pelaksanaan Serian Extension merangkumi tapak seluas 68 hektar akan dilancarkan pada akhir Februari ataupun awal bulan Mac tahun depan. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Manyin Jawung, kompleks berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk sekitar Serian, khususnya yang berurusan dengan perkhidmatan kerajaan. Beliau turut memaklumkan bahawa Terbeduk turut akan mempunyai kompleks negerinya sendiri dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Datuk Seri Manyin berkata demikian pada majlis perasmian pecah tanah Institut Memandu Terbeduk di bahagian Serian. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu bahawa Sarawak mencatat purata seramai 1 hingga 2 orang mangsa kemalangan di jalan raya dalam sehari. Jumlah tersebut amat membimbangkan dan ia turut membantu sumbangan ke arah ekonomi negara. Berdasarkan laporan polis Diraja Malaysia, 65% kes kemalangan di Sarawak disebabkan oleh faktor manusia iaitu sikap pemandu yang tidak berdisiplin.
Oleh itu, pihak berkuasa berkaitan telah meningkatkan penguatkuasaan bagi mengurangkan kes kemalangan. Sementara itu, Pengarah Urusan Institut Memandu Tebedu, Datuk Henry Ginep berkata, pembukaan institut baharu itu akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan seiring dengan pengisytiharan Serian sebagai satu bahagian. Turut hadir pada majlis tersebut, Residen Serian Dahim Nadot. Sarawak menyasarkan pengeluaran sebanyak 30,000 tan metrik bagi sektor akuakultur dan 330,000 metrik tan lagi dari sektor perikanan tangkapan. Ini bagi menyumbang ke arah sasaran pengeluaran ikan negara sebanyak 3.19 juta tan metrik menjelang tahun 2020. 12 peserta. Pengarah Jabatan Perikanan Laut Sarawak, Belayu Nyuak berkata sehingga kini Sarawak hanya dapat mengeluar hasil sebanyak 3,000 tan metrik dari sektor akuakultur dan 150,000 tan metrik dari sektor perikanan tangkapan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penutupan bengkel penyediaan dan pengurusan sistem aquaponik Jom Bertani, kluster tenakan ikan dalam sangkar dan kluster kerang bagi program mempelbagai ekonomi nelayan tradisi Jabatan Perikanan tahun 2015 peringkat negeri Sarawak di Kuching. Seramai 60 penerima terdiri dari ibu tunggal mengikuti program Jom Bertani dan akan menerima bantuan berbentuk bantuan input secara sekali beri atau one-off, merangkumi satu set sistem tangki aquaponik, benih ikan tilapia, biji sayuran, makanan ikan dan beberapa peralatan sokongan lain. Bagi program mempelbagai ekonomi nelayan tradisi, seramai 30 orang nelayan dari kawasan sekitar Semerak terpilih mengikuti projek kluster kerang dan sebanyak 12 tan benih kerang telah pun ditabur di kawasan perairan Laut Semerak bagi tujuan itu. Manakala 12 orang nelayan lagi dari Sentubong terpilih mengikuti projek kluster tenakan ikan dalam sangkar di Sentubong akan menerima sangkar yang bersifat mesra alam yang dilengkapi kemudahan stor dan tandas moden. Majlis Serah Tugas bagi Pegawai Memerintah Batalion ke-20 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD, Kem Sri Miri antara Lieutenant Colonel Zamri Othman kepada Lieutenant Colonel Hishamuddin Mustafa berlangsung semalam di Padang Kawat Kem Sri Miri dan disaksikan oleh Panglima 9 Brigade Brigadier General Abdul Rahim Sebeli. Bercakap kepada pemberita pada majlis itu, Lieutenant Colonel Zamri Othman berharap komitmen dan kerjasama baik pasukan Batalion ke-20 RAMD akan terus dipertingkat menerusi tampuk kepimpinan baharu dalam usaha menaikkan nama batalion menjadi sebuah batalion yang disegani dan digeruni. Katanya sebanyak 3 operasi telah dilaksanakan di Sabah bersama pasukan Batalion ke-20 RAMD sepanjang hampir 2 tahun kepimpinannya. Beliau percaya pengalaman dan pengetahuan pegawai memerintah yang baru mampu menggerakkan pasukan agar lebih berdaya saing khasnya dalam jabatan-jabatan kerajaan selaras dengan peranan yang telah digariskan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Sementara itu, pegawai memerintah Batalion ke-20 RAMD yang baharu, Lieutenant Colonel Hishamuddin Mustafa berkata, cabaran memerintah di batalion itu akan digalas sebaik mungkin bagi meningkatkan kecemerlangan dan kredibiliti pasukan 20 RAMD. Lieutenant Colonel Zamri Othman akan mula bertugas sebagai pegawai staf 1 tadbir bahagian perkhidmatan anggota cawangan staf am di Markas Angkatan Tentera Malaysia, cawangan Setapak Kuala Lumpur pada 21 Disember ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan menghadiri majlis Malam Mesra BNBBC Sarawak di Ballroom Waterfront Hotel Plaza Merdeka Kuching pada 8 malam. Sementara itu, Pengerusi Majlis Penasihat Satu Malaysia Sarawak Datuk Joseph Salang Gandum akan menyempurnakan majlis penyampaian sijil kursus kepimpinan 1M Sarawak 2015 di Hotel Lime Tree Jalan Abel Kuching pada 4 petang. Manakala Pengarah Pertahanan Awam Negeri Sarawak Kolonel Pertahanan Awam Mohtar Samad akan menyempurnakan majlis penyerahan bantuan tabung kebajikan Pertahanan Awam TAPA kepada keluarga arwah Tajuddin Lee di rumah kediaman isteri arwah Kampung Rangawan, Sadong Jaya, Asal Jaya, Semarahan pada 2 petang.
Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Silakan.